Wih, lightning dia. Okay, hi guys. Kau nak baca dah kan status yang aku letak tadi tu kan? So, status tu bukan aku punya. Aku tak sure siapa punya. Tapi aku ambil dari social media. Okay, ingatlah aku ambil dari Facebook ke Instagram ke. And kadang-kadang tu aku rasa bukan aku seorang je panggil ni. Yang jenis ambil status yang rasa macam benda tu deep dengan dia. So, status tu kalau orang nampak, mostly kepada pregnancy lah, mengandung cerita dia. So, hari ni pun aku nak cerita pasal life aku sebenarnya. Pengalaman yang aku rasa sendiri, iaitu pengalaman aku guguk. Okay, ada orang banyak tahulah aku guguk kan. So, aku punya story ni saja aku nak share, aku nak simpan kenangan. Dia yang first ni dia jadi 9 hari bulan 12. Aku ingat lagi memori tu kan. Okay, so waktu tu aku tidur. Cerita dia aku tidur and then aku bangkit nak solat Zuhur tengah hari lah cerita dia kan. Lepas tu and biasalah aku suka tidur, cerita dia aku suka tidur. And hari tu laki aku aku tengah cuti. So waktu tu laki aku tengah get ready nak solat apa semua and aku dah habis mandi waktu tu. Time aku duduk depan cermin tu, aku terperasan atas katil aku ada tumpukan-tumpukan coklat. Okey. Warna bulat-bulat macam tu lah, ada bentuk pelik-pelik sikit pun ada kan. Okey, tak berapa bulat pun ada. Lepas tu aku macam panggil laki aku. Awak ada makan apa-apa ke atas katil ni kan? Tangan dia kotak ke, dia terpegang cadar ke apa kan? Lepas tu dia cakap, dak. Lepas tu dia kata kat aku, awak period ni ke? Lepas tu aku macam, kalau kita yang perempuan kita tahu, kalau kita period ke apa, kita boleh rasa kan? So aku macam, dak tak period, aku cakap macam tu. Waktu tu, aku lebih kurang 2 bulan aku tak main period. And aku check, adakah aku pregnant ke dak? Benda yang aku check negatif. Kisah ada sebelum tu punya kisah. Aku check berkali-kali pregnant test tu, daripada hak murah sampai mahal semua negatif. So aku yakin aku tak pregnant. And then aku pergi klinik swasta waktu tu, and dia orang check kan aku tak pregnant. Lepas tu tak lama tu aku pergi pula kerajaan sebab klinik swasta. Waktu tu aku segugut lama. Okay, cerita dia segugut aku lama. Aku ni biasa segugut. Okay, aku dah biasa segugut, tapi bila dia segugut lama tapi tak main period, segugut sampai aku jadi rimah dengan aku punya segugut. Lepas tu aku ajak laki aku pergi check. So waktu klinik kerajaan, bukan klinik, aku pergi hospital pun check tak ada apa, dia orang scan apa semua sampai ke aku tahap aku x-ray apa semua, still tak ada apa. So memang mostly aku negatif. So aku tak tahu kenapa time tu aku tak main period cerita dia. Lepas tu just aku makan ubat lah, dia kata kemungkinan besar time tu aku dikatakan ada jangkitan kuman. Okay, hang kena tahu tak, benda ni aku pun tahu lepas aku kahwin, sebab aku kahwin pun dengan Hazri and dia tahulah bab-bab medical. Perempuan kalau dah kahwin ni, dia senang nak kena jangkitan kuman. Okay, so aku mungkin lah time tu aku kena jangkitan kuman, and kadang dia ganggu period, kadang dia tak ganggu, macam tu lah. Aku ni jenis period aku tiap bulan datang cerita dia. So aku boleh tahu kalau period aku something wrong, aku boleh dapat tahu. Dia payah kalau jenis orang yang period dia kejap datang kejap tak datang kan. Ada orang jenis macam tu, tapi aku tak macam tu. Aku normal bila aku punya period. And then tak apalah, bila lelaki aku kata macam tu kan, aku macam pelik lah. Lepas tu tak apa, lepas tu lelaki aku suruh aku pergi tanah untuk aku check, yes memang ada darah. And then aku macam, oh finally, setelah sekian lama tak period. Aku tak senang tau sebab tak period, sebab jenis aku memang period selalu mai. Lepas tu aku macam, oh finally period mai, aku cakap macam tu. And then kali lelaki aku pergi solat seorang lah cerita dia. Lepas tu aku punya duduk relax kan. Lepas tu tiba-tiba aku rasa perut aku something wrong. Segugut dia kuih lama, kuih kuat sampai aku tak nak berdiri. Aku setelah kali aku terbaring atas lantai, aku tak sempat naik atas katil, aku terbaring tu memang sebelah katil. And then aku memang macam istilahnya apa, tahan je aku punya sakit apa semua tu kan. And then laki aku memang waktu tu sakit hati gila. Dia cakap macam ni, awak kenapa awak tidur atas lantai? Aku macam, ya Allah, aku tengah sakit ni, memang sakit dia tak sangka-sangka. And then dah kali laki aku lah angkat aku buat jadi hero, angkat tak atas katil kan cerita dia. Tapi aku memang sakit gila-gila, sakit tu sungguh-sungguh lah. Lepas tu laki aku waktu tu dia fikir mungkin aku masuk angin gastrik. Sebab sakit gastrik pun ada orang sakit sangat-sangat. So sebab aku lepas aku subuh tu, aku buat kerja siap aku ingat apa jadi apa, tapi yang aku ingat aku tak makan hari tu. So cerita dia, laki aku ingat macam gastrik, makanlah something. Dia suruh aku lah, dia bagi lebih biskut kat aku, bagi ayak minum, dia bagi kat aku Panadol untuk tahan sakit lah kan. So aku macam, tapi sakit tapi dia punya sakit tu sakit sangat-sangat sampai aku rasa macam nak pingsan dah. Memang rasa macam, Allah sakit gila-gila ni kan. Lepas tu tak apa, lepas tu dalam time tengah duduk kelang kabut tu, laki aku ada cakap aku, jom lah bangkit lah, sihat pergi hospital check. Dia rasa macam ada something wrong kan, tak pernah aku sakit macam ni. So aku macam tu aku macam mau tak mau. Nak kali aku fikir nak bangkit juga lah, nak siap. Aku bangkit duduk atas katil tu, dan aku pasang kat baju laki aku ada darah. Banyak kot darah tu. Lepas tu aku macam, awak apa benda tu kat baju? Lepas tu dia macam, dia tak cakap banyak tau. Dia terus keluar dari bilik. Lepas tu duduk saat tu dia main, dia pakai baju lain. Dan tiba-tiba dia cakap macam ni, awak saya rasa awak gugup. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu aku macam, aku marah time tu. Aku macam, apa dia ni kan? Aku tak mengandung. Lepas tu kenapa tiba-tiba nak gugup kan? Of course lah. Lepas tu tapi tak tahu kenapa time tu rasa macam, kalau betul aku gugup, aku macam dah down gila. Yang aku nangis je time tu kan. Sedih lah cerita dia kan. Betul lagi aku kata, saya rasa memang awak gugup sebab saya bau darah tu. Dia cakap macam tu. Okay, aku dulu tak tahu bau darah period dengan bau darah nifas ni lain cerita dia. So dia kata dia dah bau darah tu kan.
Lepas tu kan aku tak tahu lah, aku makin down aku nangis je time tu kan. Lepas tu dah ada kekuatan sikit, aku siap lah pergi hospital. Lepas tu kan aku sampai tak boleh nak jalan tau, kat kecemasan tu sakit tu ya Rabbi, tak tahu nak kata sakit punya sakit. Tak lah, kecemasan punya dah lambat, tunggu itu tunggu ini apa sampailah dia orang scan lagi sekali. Lepas tu dia orang kata tak ada apa, and then dia orang bagi macam kad untuk tahan air kencing tu kan. So aku bagi air kencing sebab dia orang nak check apa semua tu kan. Lepas tu sebab laki aku memang cakap kat doktor, kata aku ni pregnant. Aku je pelik juga kenapa dia cakap macam tu kan. Rupanya sebenarnya dia cakap macam tu sebab dia nak doktor cepat, dia tahulah sebenarnya kan. So aku pergi toilet, aku nak harmless nak pergi toilet buat apa kan. Lepas tu aku dah tahan air kencing tu, dan aku kali belakang, aku tak sure time bila ada seketui besar tapak tangan. So tadi aku macam memang horror gila dengan darah apa semua tu. Aku cakap apa benda ni kan. Aku memang dah takut gila time tu. Dan aku ni jenis tak boleh tengok darah. So tak ada. Ini aku panggil laki aku cepat-cepat. Lepas tu laki aku panggil nurse, and so main ambil lah benda tu apa-apa. And proses dia cek memang janin yang tak jadi kita. Kiranya waktu tu aku sebenarnya pregnant 7 minggu. Okay. So waktu tu tapi macam mana nak kata, aku dah pasrah waktu tu kan. Down tu memang down, tapi aku just buat kuat cerita dia. Lepas tu dia orang bawa lah aku pergi buat sakit puan, sebab yelah aku nak kena tahan buat. And orang yang gugur ni dia orang akan check sama ada nak kena cuci rahim ke tak apa semua. Then dia orang scan lah. So scan tu sebenarnya aku scan dari atas perut tau. Scan yang satu lagi scan dari dalam tu, ya Allah punya sakit tu, aku tak tahu nak kata. Waktu tu doktor cakap apa-apa aku tak nak dengar tau sebab sakit ni pasal. And then dia orang kata dia orang nak cucuk aku, cucuk kecuk rahim. Cucuk tu kat paha. So habis waktu cucuk tu tak rasa, biasalah cucuk dia sikit je. Tapi waktu tu nurse tu cakap aku nak jalan ke, aku cakap tapi dia macam tak nak bagi aku, dia suruh aku duduk terus roda. So dia orang nak pergi check tekanan darah apa semua tu. Dan aku dah start pening sangat-sangat sampai aku dah tak boleh nak duduk. Aku memang rasa macam nak rebah gila-gila. Waktu aku panggil nurse terbaringkan aku apa semua, memang aku dah jadi macam mabuk ketum. Dia punya orang bercakap, aku punya respon buka mata, tutup mata, macam tu je aku boleh respon, angguk geleng je. Memang tak boleh nak cakap. And then laki aku main lah ambil cincin, ambil gelang aku sebab memang tak boleh tinggal lah benda tu kan. So waktu dia ambil tu pun aku dah tak sedap, bukan tak sedap apa, aku sedap dia ambil, tapi aku tak boleh nak respon sangat-sangat apa semua. Memang aku macam dah ke alam lain cerita dia kan. Lepas tu tak apa, lepas tu aku macam aku tak sedap time bila aku terlelap apa semua, yang aku tak sedap time tu pukul berapa apa semua. Dan aku sedap-sedap tu yang betul-betul aku fresh time tu pukul 10 lebih. So aku call laki aku tak boleh teman COVID ni kan. So laki aku tak ada dengan aku macam aku call dia, tak apalah, time tu dia tengah masak, aku tak ingat lah dia buat apa kat rumah kan. Tapi aku ingat aku video call dengan dia duduk kat dapur time tu. So duduklah cerita-cerita, and then dia cakap kat aku doa banyak-banyak supaya aku tak kena cuci rahim apa semua apa. Dengan ubat tu kan dia dah bagi yang buat kecut rahim tu untuk keluarkan darah tu sebenarnya kan. So aku macam takut lah dengan nak kena cuci rahim apa semua tu. Ada kawan-kawan aku duduk cerita, ada orang rasa, ada orang tak rasa. Dia ada agak side effect dia kan, tapi macam effect dia tak teruk sangat lah istilahnya, tapi risiko dia rendah, tapi still ada side effect. So aku macam takut, and aku harap lah macam darah banyak turun apa semua. So time tu malam tu juga aku call ayah aku. Memang sedih lah time tu kan, sedih. Yang tak ada sebab tak ada siapa tahu aku pregnant, and then tiba-tiba jadi macam ni. Memang tak ada kata memang positif tu, tak ada cerita dia kan. Memang time tu memang sedih, down, teriak semualah sekali kan. Bayangkan aku macam, dan tu aku bersyukur jugalah sebab aku tak tahu kata aku pregnant 7 minggu kot. Lepas tu aku macam bayangkan kalau aku tahu, of course aku punya down tu lagi teruk lah, lebih parah lah cerita dia. So doa je, aku doa menjang apa semua apa-apa. Sampailah hari kedua tu tukar pakai baju warna biru. Baju tu orang kata baju untuk operate kata dia. Lepas tu waktu tu aku tengok ada macam-macam pesakit yang tu, and ada seorang kok ni dia main dengan perut dah besar. Rupanya baby dia tak survive, and then dia kena cuci rahim. Memang kesian gila. Dan aku makin down. Laki aku tak boleh masuk. Lepas tu tak apa, memang tak boleh melawat. Tapi biasalah PKP COVID apa semua kan. So aku memang down gila. Bila nak scan kali kedua apa semua, tapi dia orang kata aku dinding rahim aku makin nipis cerita dia. So aku tak payah cuci rahim. Waktu tu aku macam bahagia gila-gila kan. And then dia orang kata kalau tak ada apa petang ni aku boleh balik apa semua. Memang bahagia. Rasa macam aku tak suka duduk hospital dengan jarum apa semua. Semua tak semua benda tu. Lepas tu petang tu memang laki aku mai. Tapi biasalah proses dia sangatlah lambat apa semua tu kan. Apa semua. Lepas tu and malam tu aku macam aku lapar, aku dah makan sebelum kan balik Pendang. Family mertua aku dah tahu time tu, cuma aku tak call dia orang lah, laki aku yang call. Lepas tu aku berpantang lah dekat rumah mertua aku, and then time tu lah kadang-kadang dia main mood nak nangis, dia rasa down apa semua tu kan. Patut orang kata orang pantang ni memang kena jaga sebab mood dia memang sangat kacau. Aku kacau gila-gila time tu, yang boleh katakan tiap malam aku nangis. Ada kadang tu ada punca, tak ada punca, tapi aku mostly aku sedang sangat-sangat. Yang laki aku time tu dia macam masih bagi semangat kan. Tapi aku ingat lagi satu ayat dia cakap sini kat aku, saya harap dan saya pergi kerja awak senyum, and time saya balik pun awak senyum kat saya. Tu yang diminta kat aku time tu kan. Lepas tu tapi macam
orang tak ada mood kan, nak senyum pun tak ada mood sebenarnya, orang tak ada. Tapi macam mana, laki aku sabar aja. Okay, kami ikutkan, tak ada plan pun nak anak. Maksud aku dalam tahun 2020, aku gugur tu bulan 12 tu kan. Tahun 2020 tu kan kahwin bulan 8. Macam mana, aku kalut dengan aku punya master. Dan laki aku pun dia kalut dengan dia punya kerja dia. So kami diorang plan macam tunggu lah 2021 baru ada anak. So kami plan lah ikutkan kan. Tapi kami tak ada lah makan protection ke apa segala macam ni. Tu tak berani, aku tak berani buat benda tu. So macam kalau ada lah. Kalau tak ada. Ikut plan, yalah semua manusia merancang, tak ada. Tapi lah tiba-tiba lekat. Tiba-tiba tak ada. Cerita dia benda nak jadi tiba-tiba. Okay, so tak apalah. So aku macam lepas tu masuk dah 2021 kan. Masuk 2021 tu aku try nak pregnant. Aku try nak pregnant. Lepas tu segala tips dari kawan-kawan aku, segala tips yang aku baca, segala tips yang ada lah cerita dia kan. Segala jenis ubat, ubat yang jual kat farmasi aku cuba makan. Urut aku buat, macam-macam lah aku buat cerita dia untuk nak pregnant cerita dia. Lepas tu lama tu aku ajak lelaki aku pergi check sebab bulan 1 still my period, bulan 2 still my period, bulan 3 period aku still my. Maksudnya aku tak mengandung lah cerita dia kan. Kadang tu macam kadang period aku macam lambat sikit, aku macam lekat kau dalam hati ni berharap. Tiba-tiba dia mai. Malam tu dia mai, esok tu dia mai. Dia macam dia bagi harapan palsu kat aku, set-set macam tu kan. Sampai memang aku ingat ke, aku setiap kali aku doa sampai aku macam mana, kadang aku doa ni dengan Allah ni, jenis aku lah kan. Aku macam bercakap, aku cakap, ya Allah kenapa hang bagi harapan palsu lagi kat aku penat perasaan macam ni. Aku macam pengadu lah cerita dia kan. Lepas tu, tapi tu memang cara aku lah cerita dia. And then, bila jadi macam ni, aku macam kadang-kadang macam rasa fake hope, tak? Jerit lambat sikit lah, macam berharap, tak jadi. So, aku ajak lelaki aku pergi check. Ikutkan kami, first tu macam payah sikit lah. Misalnya lelaki kan, aku pujuk dia. Tapi dia macam okay. So first tu kami ada rancang nak pergi hospital kerajaan, tapi time PKP and kes tengah banyak ward yang kena tutup apa semua kan. So kami pergi klinik swasta yang ada benda tu untuk nak check untuk pregnant. Tu pun aku tengah scroll Facebook tu aku nampak benda tu. Okay, so cerita dia aku start lah bulan 7 baru ni, sekarang bulan 9. Bulan 7 aku buat. Dia orang bagi ubat kat aku yang makan time period, buat hormon lah cerita dia. And then aku dapat cucuk. Dia orang waktu tu doktor check apa, sel telur kot orang panggil, aku tak tahu lah nama dia. Dia membesar, scan apa semua tu kan. Scan pun dari dalam, benda yang aku sangatlah tak suka, sakit masalahnya. Lepas tu okey lah, buat tu ada positif dia tu kan. Bunga-bunga harapan tu ada. So aku macam happy sampai 18 bulan 8 aku jaga. Sebab dulu bukan nak kata lah, waktu aku gugur first tu, aku jadi macam nak kata, orang salahkan aku. Selalu macam tu lah, kalau perempuan gugur, dia tak ada nak salahkan lelaki. Dia tak ada nak salah mak mertua, tak ada salah mak pak kat adik-adik dah. Dia akan salahkan perempuan tu. Sedangkan perempuan tu tak tahu apa. Aku cakap ke orang, aku tak tahu apa waktu tu kan. Family aku kata kat aku, ramai lah orang kata kat aku, orang salahkan aku. And aku, mana aku tahu kata aku lekat apa-apa kan. Aku hidup aku macam biasa. Aku buah, macam tadi aku buah juga kan. Aku main badminton, aku buat macam-macam macam tadi. Lama pun aku tak tahu yang kata aku ni pregnant. So lepas tu ada orang kata sebab aku makan ubat-ubat lah apalah. So mostly aku dipersalahkan. Dan aku makin down lah time tu kan. So waktu bulan 7 tu yang doktor dah bagi bunga-bunga harapan, dan aku yakin kali ini menjadi. Satu lagi aku dah check, aku dengan lelaki aku sama-sama normal. So aku pelik kenapa payah sangat nak lekat. So lelaki aku pernah cakap aku, mungkin sebab aku tak pernah mengandung, jadi aku tak ada pengalaman, and payah sikit benda tu nak lekat. Ada benda tu jadi ke orang. Lepas tu tiba-tiba tak lama lepas tu aku dah start segugut. Aku macam waktu tu dalam berapa belah tak, bulan 8 lah cerita dia, bulan 9 bulan lepas macam tu. So bulan 8 tu aku macam start macam segugut 2 hari dah. Lepas tu aku macam ni bukan petanda yang baik. Ikutkan aku punya period 29 dalam bulan 8. So ni waktu tu 17 and 18 tu aku start segugut. And then 19 tu aku dah tak segugut. Okay, aku dah tahu dah ni petanda yang sangatlah tak baik. Waktu tu aku adalah sembang dengan geng-gengnya, semua semua waktu tu macam cakap aku, jangan letak harapan sebab tak mahu aku down. Tapi nak buat macam mana, aku dah letak harapan cerita dia. Tapi aku tak harapan tak tinggi sangat lah, sebab disebabkan segugut tu yang menyebabkan aku dah something wrong. Sebelum segugut tu yes, aku memang jaga, aku tak buat apa, aku jadi malah apa semua kan. Bukan malah apa-apa, aku buat lelaki aku tak mau buat lagi, takut dia jatuh lagi cerita dia, takut dia tak lekat lagi, aku cakap macam tu. Lepas tu sebab aku mengharap memang betul-betul dia lekat lah kali ni kan. Dah check kat doktor apa semua, bunga-bunga harapan tu dah ada, cuma betul-betul dia kena lekat, betul-betul dia kena stay, dia jangan jatuh tu lah sampai 9 bulan kan. So dah jadi macam tu. 19 bulan tu aku tak ada dah segugut. Aku tak ada, ini semua petanda yang tak baik. Aku bakal lelaki aku, dan aku ingat lagi aku nangis, lagi aku down macam lelaki aku pujuk aku lah apa semua kan. Lelaki aku ingat malam tu lelaki aku cakap kat aku, sebenarnya dia cakap banyak kali dah, cuma malam tu lah dia cakap banyak kali sangat kan.
dia ikut kan, aku tahu dia macam tak ready lagi nak jadi ayah. And then dia macam istilahnya dia nak buat macam-macam lagi, itulah inilah, kami honeymoon pun tak ada lagi apa semua kan. So dia pernah cakap juga benda yang sama ke aku, dia tak harap pun aku pregnant time PKP ni sebab COVID ni, sebab macam yang status tu lah cakap kan, antara salah satu sebab memang sebab risiko ibu mengandung kalau kena COVID bahaya cakap dia. And second dia kata bayangkan kalau awak pregnant tak ada orang boleh masuk ward, suami pun payah apa semua, dia macam dia tak sama lah dengan time tak ada COVID ni kata dia. So dia harap macam aku kalau aku pregnant pun tak payah lah macam ni. Dan dia kata dah kalau aku mengandung nanti aku nak beranak, nanti dah hantar hospital swasta, dia nak bagi keselesaan untuk aku kan. Itu semua yang dia cakap lah time tu kan. Lepas tu dia kata aku, dia memang dia ikutkan, dia tak ada lagi plan nak ada anak, tapi dia sebabkan aku nak benda tu. So dia jenis dia apa aku nak dia akan cuba bagi kat aku. Tak kira lah benda tu apa pun. Laki aku memang macam tu. Aku minta adalah apa-apa pun dia akan bagi kat aku. Cuma kalau aku start benda mengarut, dia tak ada lah, tapi kadang-kadang aku saja buat lah. So back to the story tadi, time 20 hari bulan tu, 20 hari bulan tu aku okey. Tapi aku hanya menunggu waktu. Aku tahu dah dia akan ada something wrong akan jadi hari tu. Yang paling sedihnya hari tu adalah hari anniversary kami, cukup setahun kan. Aku abang tadi yang 20 hari bulan 8 kami kahwin. So waktu tu aku ingat dah aku start something wrong. Yang petang tu aku rasa macam ada something mengalir, and then aku macam aku check, aku dah jerit. So waktu tu aku dah ingat macam takkan jadi teruk lah cerita dia kan. So aku ingat bila kalau ikut tempoh aku kira tu, ikut tempoh yang aku kira 3 minggu, okey, dia tak macam sebelum ni lah kan. So kalau 3 minggu aku tak rasa lah mungkin dia sakit sangat apa dia just mungkin dia jatuh, macam mana dia jatuh period, aku fikir macam tu. Lepas tu awal tu okey, tapi makin lama aku macam mesti tak selesa, darah aku tak turun normal lah macam yang sebelum ni kan. Dia start turun coklat apa semua tu kan. Kau maaf kalau laki aku apa semua. So laki aku macam dia just macam awak okey, dia takut aku dah just aku macam aku okey sebab aku dah time tu aku dah ready, aku dah tahu dia akan jatuh, aku rasa dah dia akan jatuh cerita dia tak akan lekat, and dia tak akan jadi kali ni, aku rasa dah down tu dah down lah. So macam aku macam okey. And then malam tu aku nak tidur, dia sakit dia, ya Allah, azab tak sangka-sangka. Aku telan Panadol apa semua, aku sakit gila-gila, tak sangka-sangka ni, memang tak ada tidur, pusing kanan pusing kiri, tak boleh gila, memang sakit sangat. Waktu tu aku sakit gila dengan lelaki aku, dia boleh berdengkok, dia tahu aku tengah sakit, tapi dia macam awak okey lepas tu awak okey. Aku macam ya Allah, aku sakit ni, boleh tidur. Waktu tu memang masih aku sakit hati kan. Lepas tu tak apa, aku buat macam sampai dia macam ni tau, selagi benda tu tak jatuh, selagi tu angkat rasa sakit. Bila dia dah start jatuh, anda tak rasa sakit. Sebab first aku memang macam tu, dia sakit. Aku pergi hospital, dia jatuh, saya rasa sakit tu kurang. Benda yang sama jadi kali ni, dia sakit. Lepas tu tiba rasa macam dah hilang apa semua. And aku tak pergi check pun kau tandas time tu, sebab aku malas time tu, tengah malam pula apa semua. Dan aku macam lantak yang penting hilang sakit, aku sambung esok Betul aku cakap kat lelaki aku, kalau jadi macam ni tak nak cuci rahim ke apa kan, doa. Sebab kami just ikut plan, kalau ikut kira tu mau 3 minggu lah kan. So macam dia dinding dah rahim pun tak terbaik lagi apa semua, tak macam sebelum ni lah. And aku sebenarnya satunya aku malas nak pergi hospital, lagi-lagi kes COVID banyak, macam-macam lah aku akan ciptakan alasan untuk aku tak pergi hospital cerita dia. So esok tu aku tak tahulah, aku tengok ada ketulan-ketulan yang jatuh apa semua, dan aku cakap lelaki aku macam kepala tak ada harapan, tak ada rezeki apa macam tu aku. So ending dia memang darah banyak tu ni apa semua. So tu kali kedua, and aku macam habislah setakat dah story tu. Dan aku duduk alus tak lama lah, dalam 2 minggu, and finally aku balik rumah aku. Waktu tu aku dah rasa okey, baru aku balik, sebab aku tak boleh aku duduk sorang-sorang. Sekali lagi aku tak merapu, aku tak fikir macam-macam. So apa yang aku nak sampaikan, firstly dari status tu, sebenarnya nak cakap laki aku dah cakap banyak dah pasal benda ni. And then aku fikir macam ni tau, sebab aku fikir apa, selalu orang lepas kahwin dia senang nak mengandung, orang kahwin dia dah senang nak mengandung kan. Kita tengok siapa kahwin dia mengandung, siapa kahwin dia mengandung. Aku dengan kawan aku jarak berapa belah hari je, ini dah mengandung. Dia dah mengandung sekarang ni, dah habis panjang walaupun cerita dia. Dan aku kisah aku macam ni cerita dia. And tapi dia bagi semangat agak lah kat aku, dia pun macam terkejut kan. Mesti kawan aku semua terkejut cerita dia kan. Lepas tu yang ramai lah orang yang doakan aku apa semua, tapi aku macam still berharap cerita dia, still berharap. Tapi aku tak dapat apa yang aku harap. Lepas tu aku kadang fikir. Aku jenis aku ni berfikir sampai kadang tu aku terlampau berfikir. Memang jenis aku macam ni. So aku macam bila aku tengok status tu, aku diam lama. Macam aku tahu Allah bagi apa yang terbaik untuk aku. Tapi kadang aku macam tak sedar benda tu. Yalah, aku minta itu, aku minta ini, aku minta macam-macam, tapi tak dapat. Lepas tu cuma sekarang ni aku just, macam nak cakap, aku just kena belajar untuk lebih redha dengan apa yang terjadi.
aku mungkin Allah tahu yang aku sebenarnya tak ready lagi pun untuk nak jadi mak. Aku dengan lelaki aku jarak 6 tahun and aku bukan muda, aku dah 26 cerita dia. So aku tak tahu lah kenapa dengan aku. Aku dah buat segala treatment sampai kan pernah buat ruqyah, and then nak pergi buat ruqyah lagi apa semua. Buat kata itu, kata ini apa semua. Macam-macam cerita lah kata dia kan. Lepas tu aku duk tengok orang, sebab kan aku selalu tengok orang kahwin mengandung, orang kahwin mengandung, orang kahwin mengandung. Tapi lama-lama baru aku nampak tak semua orang macam tu cerita dia. Kalau yang jenis perempuan tu ada problem atau lelaki tu ada problem, lain punya cerita lah. Lepas tu ada orang kahwin bertahun-tahun tak dapat anak. Aku ni baru setahun lah, setahun berapa hari lah cerita dia. And then aku tak lekat lagi. Lepas tu aku tak salahkan Allah, aku mesti banyak salahkan diri sendiri. Aku tak salahkan lelaki aku apa semua. And then lelaki aku tahulah bila aku di sini aku memang down aku memang banyak sangat lah, gedung lah cerita dia kan. Lepas tu saya nak kata lah, sampailah aku start bersembang dengan orang, cerita pengalaman apa semua. Dan aku tengok I'm not alone hakikat dia. Aku tak buka seorang kan. Macam mana ada orang macam aku jumpa, aku baca status, aku sharing dengan orang, tu sebenarnya benda tu macam memberikan semangat untuk aku. Maksudnya tak, bukan aku seorang je yang kahwin lambat sampai sekarang tak dapat anak. Bukan aku seorang benda tu. And memang hakikatnya memang orang kata kat aku kan, hang tak dapat anak ni, tak dapat anak ni, tak mengandung apa semua. And ada orang duk kata macam tu. Tapi dalam waktu yang sama, family aku and kawan-kawan aku selalu support aku. Dia orang tak ada nak down aku apa semua. Ada juga kawan-kawan aku yang tak guna, yang jenis kata macam-macam kat aku kan. Tapi mungkinlah itu ujian untuk aku cerita dia. Tapi aku macam terima kasih sangat kat family aku. Tapi ada juga family aku yang jenis kata kat aku, macam nak kata, ada orang kata kat aku, ada orang yang tak kata kat aku, ada orang support aku, ada orang mengumpat aku. Macam itulah nak kata. Apa pun semua balik kat diri aku sendiri. Yang kedua adalah laki aku. Laki aku, dia istilahnya dia tak pernah salahkan aku apa yang jadi ni. And dia non-stop support aku. And dia macam bagilah kata-kata semangat dia apa semua. Kata-kata dia yang kadang kena dengan time, kadang tak kena dengan time. Tapi laki aku dah cuba yang terbaik untuk jadi suami yang terbaik untuk aku. Dan aku memang terima kasih sangat-sangat kat dia. Sebab ada orang macam ni lah, bila keadaan macam ni, aku start baca story. Ada orang bila jadi macam ni, laki dia kata macam-macam, mak mertua dia kata macam-macam, pak mertua dia kata macam-macam. Dan kadang tu mak puak dia sendiri kata macam-macam. Tapi aku nasib baik lah, aku bersyukur aku tak duduk dalam keadaan tu. And aku yakin sangat-sangat benda ni Allah dengar doa-doa aku. Just Allah tak bagi lagi benda tu kat aku. Sampai ke hari ni lagi lah, aku macam, aku dah cakap kat lelaki aku, sampai bulan 6 ni aku dah letih. Aku cakap macam ni, aku dah letih sangat. Aku macam, aku bukan tak mahu nak, tak ada, aku nak. Tapi bila kita buat tapi benda tu tak datang, aku macam cakap kat dia, aku nak stop. Maksud aku kalau ada tu ada, kalau tak ada tu tak ada lah cerita dia. Just aku tanya juga lelaki aku macam mana apa semua ni. Tapi dia macam, dia istilahnya macam aku cakap, dia pun dia nak anak sebab aku nak. Kalau aku cakap aku tak mahu anak, kemungkinan dia pun tak mahu. Dan aku just macam harapkanlah kawan-kawan aku, family aku, tolonglah doakan aku lah. Sebab aku kalau boleh tu berharap dapat satu pun tak apalah. Segala tips yang mana korang ada, korang bagi tahu lah. Aku pernah buat, tak pernah buat tu, aku akan cuba buat semua benda. Just aku takkan makan produk-produk yang jamu-jamu apa semua, sebab benda tu aku tak berani. And benda tu selalunya ada side effect cerita dia. So macam nak kata, buat masa sekarang macam ni lah. Aku still berdua dengan lelaki aku. And ramai, bukan aku saja yang berharap aku mengandung, ramai orang harapkan aku mengandung. And aku harap macam doa aku tak lama lagi akan dimakbulkan. And aku harap lah anak-anak aku nanti, anak-anak lah sebab aku nak ramai, anak-anak aku nanti insyaAllah one day dia orang jadi soleh dan solehah. And aku just macam ampu doakan yang terbaik lah untuk aku. Andai katalah aku ditakdirkan memang tak ada anak, aku pernah fikir enggak, aku pernah plan dengan lelaki aku nak cari anak susuan apa semua. Tapi kalau lah kata tak ada juga, yang katalah hidup aku dengan lelaki aku hanya berdua, takat yang aku pernah sembang dengan lelaki aku, dia sanggup hidup dengan aku dengan dia apa istilahnya kan berdua saja. Tapi apa pun, aku harap aku kuat, aku harap aku tabah, dan aku harap korang semua doakan aku, doa yang terbaik untuk aku. Sebab apa pun yang terjadi, last kali endingnya hanya Allah yang tahu yang terbaik untuk aku. Cerita dia, aku tak cakap pasal lelaki aku cakap pasal diri aku, cerita dia. And nak cakap apa lagi, just aku harap aku kuat lah. And aku harap aku tabah dengan segala jenis ujian yang sekarang ni. Anak pun satu ujian, mungkin nanti kalau dia ada pun aku meroyan kot lain pun, aku tak tahu juga cerita dia kan. Tapi apapun, macam aku cakap, ini semua yang terbaik untuk aku. Yang one day Allah tahu apa yang terbaik untuk aku, dia bagilah. Kalau anak tu bukan yang terbaik untuk aku, mana nak tahu kan. So mungkin Allah tak bagi kat aku, just sebab aku doa ke Allah bagi benda yang terbaik untuk aku. Macam mana aku doa untuk dapat lelaki yang terbaik untuk aku. And Alhamdulillah, memang kawan-kawan aku macam
Kat mana dulu takut aku kahwin dengan salah orang. Pasal lelaki aku nanti aku cerita macam mana aku boleh kahwin dengan dia. So just macam tu aku nak share. Anyway, thank you sebab sudi dengar kisah aku yang panjang lebar. Okay, bye bye. See you again.